Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan berkongsi serba sedikit tentang Temuduga PDPP. Baiklah, sebelum memulakan video saya ni, saya ingin menyatakan bahawa apa yang bakal saya terangkan ini tidak semestinya betul, tidak semestinya salah. Apa yang saya terangkan ni adalah 100% daripada diri saya sendiri dan juga tidak ada kaitan dengan mana-mana pihak SPP, pihak APG. Biasalah kan kena buatlah macam ni, saya punya pengakuan. Sebab apa yang saya buat video ni adalah penerangan secara ringkas saja apa yang saya faham tentang Temuduga PDPP ni. Jadi penerangan saya ini adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelum ni, perkongsian daripada rakan saya. Saya rasa tak ada salahnya jika saya berkongsi apa pemahaman saya dalam video ni lah kan. Okey, benda pertama yang saya ingin sentuh dalam video ini adalah tentang PDPP itu sendiri. Okey, PDPP tu jika kamu lihat dalam dekat Google lah, search lah program PDPP. Dia adalah program Diploma Pasca Siswaza Pendidikan. Dah nampak dah tu perkataan diploma tu. Okey, maksudnya program ni jika kamu lulus Temuduga ni, kamu akan mengikuti program ni. Okey, di mana sepatutnya lah ikut apa yang saya tahu, apa yang saya faham, kamu akan pergi ke IPG selama 3 semester ataupun setahun setengah untuk belajar, mendapatkan sijil diploma tu, untuk diploma mengajar. Sebab semua cikgu di Malaysia ni perlu ada sijil ikhtisas mengajar. Minimum diploma lah, tahu saya lah kan. Cuma sekarang ni kerajaan memang dan Kementerian Pendidikan memang menekankan bahawa semua guru perlu memiliki sekurang-kurangnya degree. Dan kamu sudah ada degree, cuma kamu tidak ada belajar kemahiran mengajar tu, pedagogi ataupun andragogi untuk mengajar tu kamu tidak ada. Dan itulah yang kamu akan belajar dalam tempoh 3 semester tu. Okey, tapi saya tidak pasti sama ada kamu terus sepenuh masa di IPG nanti selama 3 bulan, seperti program DPLI ataupun KPLI dulu selama 2 tahun ke 2 semester, 3 semester kan. Ataupun kamu dipostingkan di sekolah dan secara part time akan menyambung belajar selama 3 semester. Yang tu saya tidak pasti macam mana, sebab ialah program-program ni sentiasa berubah dan juga sentiasa dikemas kini lah kan. Okey, tapi secara kasarnya macam itulah, kamu perlu belajar lagi nanti. Okey, program PDPP ni berada di bawah IPG sendiri, IPG Malaysia lah kan, IPGM. Di mana terdapat APG tertentu yang menawarkan program ini. Tidak semua. Maksudnya nanti kamu akan dihantar ataupun belajar di IPG tertentu, yang mana IPG tersebut ada menawarkan dan juga mempunyai kepakaran dalam option kamu tu sebenarnya. Okey, perkara yang kedua saya ingin sentuh dalam video ni adalah tentang persediaan sebelum Temuduga. Okey, persediaan sebelum Temuduga yang paling penting adalah baca segala lampiran dan panduan yang diberikan. Kalau kamu kata adakah lampiran, adakah panduan? Kenapa saya rasa macam tak ada? Tolong cek semula, sebab ada antara rakan-rakan kamu ataupun calon-calon guru yang lain lah, calon-calon PDPP yang lain, tak tahu kewujudan benda ni ataupun ada yang terlepas pandang. Jadi saya rasa benda ni sangat penting sebab kamu akan mendapat satu gambaran ringkas, satu gambaran awal sebenarnya flow Temuduga macam mana, cara-cara untuk masuk login ke website video call tu nanti. Tak tahulah guna Webex kah, guna Zoom kah, ataupun guna Microsoft Teams kah, guna Google Drive kah, atau macam apa-apa medium sekalipun, platform sekalipun, akan diberi panduan sebenarnya. Jadi sangat pentinglah panduan ni untuk kamu baca, untuk kamu tahu, okey, sebelum menjalani Temuduga ni. Dalam panduan ni juga ada diberi beberapa penekanan tentang
beberapa perkara lah kan. Antaranya adalah pemakaian. Okey. Pemakaian perlu melambangkan pemakaian seperti seorang guru yang profesional sebenarnya. Okey, ada guru ni ada banyak. Guru PJ, guru kemahiran hidup, guru kemahiran hidup, guru RBT, guru TMK macam mana. Ya, guru PJ macam saya lah, pakai baju sukan kan. Kalau seorang guru yang profesional ni sepatutnya perlu adalah dalam diri semua orang guru. Okey, ada beberapa panduan kamu boleh tengok sebenarnya dalam video saya lepas pun saya akan attach link ni macam mana panduan sebagai seorang guru pemakaiannya kan. Dan juga ada juga boleh juga kamu search dalam Google etika pemakaian penjawat awam ataupun etika pemakaian seorang guru. Memang ada dokumen yang dokumen etika di mana disediakan panduan yang lengkap sebenarnya bagaimana pemakaian seorang guru. Ditekankan juga dalam panduan yang diberikan, kamu perlu memakai tanda nama. Sebenarnya semua penjawat awam wajib memakai tanda nama. Walaupun kamu kerja dalam bidang apa sekalipun, wajib memakai tanda nama. Tetapi saya tak tahu kenapa di Malaysia ni memang sinonim lah dengan seorang guru pakai tanda nama. Tak apalah kan, tak ada masalah. Seterusnya adalah tentang persediaan teknikal di mana kamu perlu sediakan peranti tersendiri, tak ditanggung. Sediakan ya apa-apalah, laptop kah, handphone kah, mikrofon kah jika perlu, dan juga apa-apalah yang kamu perlu sediakan. Kamu boleh tengok juga dalam video saya sebelum ni, saya memang ada sentuh pasal benda ni, apa yang diperlukan, apa yang perlu dilakukan, disediakan untuk temuduga secara atas talian ni. Sama sahaja dengan temuduga SPP, walaupun temuduga kamu adalah temuduga yang berbeza daripada temuduga SPP tersebut, tapi persediaannya adalah sama. Okey, boleh tengok dalam video tersebut. Sebab saya tidak akan menerangkan satu persatu dalam video ni, dia akan jadi panjang. Okay, seterusnya adalah suasana dalam bilik macam mana. Pastikan kamu boleh fokuslah dalam temuduga tersebut. Dan juga kamu juga perlu bersedia dari segi mental. Ini penting. Kamu mesti cukup rehat, kamu mesti cukup tenaga, cukup makan. Jangan pula tiba-tiba pengsan, tak cukup makan masa temuduga. Cukuplah persediaan kamu, belajar sedikit, tambah pengetahuan supaya kamu nampak lebih bersedia lah. Memang sememangnya kita sebagai seorang manusia memang tak lari daripada nervous tu. Tapi untuk kurangkan nervous tu, kita boleh buat persediaan lah. Sekurang-kurangnya kita boleh fokus dengan diri kita. Okey, relax, tarik nafas. Tak perlu kita nak fikirkan, okey, tarik nafas, sana juga kucing kita tengah bergaduh, sana juga adik kita tengah nangis nak makan. Jadi bagi saya benda ni penting lah, persediaan ni. Okey, kalau boleh kunci bilik lah, kunci dalam bilik. Beritahu kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang lain kan, jangan ganggu. Ada temuduga, nanti habis temuduga kita keluar lah. Apa-apa WhatsApp saja, jika perkara penting barulah boleh masuk. Okey, itu apa yang saya lakukan lah kalau ada kelas secara atas talian kan. Memang maklumkan lebih awal lah kan supaya tak ada gangguan. Okey, perkara ketiga yang saya ingin sentuh dalam video ni adalah semasa temuduga. Semasa temuduga, sebenarnya maklumat yang lebih lengkap kamu boleh tengok dalam panduan yang diberikan. Ada 3 fasa, 3 peringkat yang akan dilaksanakan, yang akan kamu lalui. Iaitu yang pertama adalah sesi memperkenalkan diri. Dalam sesi memperkenalkan diri ni, kamu perkenalkanlah apa perkara yang penting. Saya juga ada ajar dalam video sebelum ni bagaimana memperkenalkan diri itu. Perkenalkan diri, benda-benda yang penting semasa temuduga sahaja. Janganlah memperkenalkan benda-benda yang tak penting. Contohnya kereta kegemaran saya, yang tu memang tak penting lah kan. Tapi ada sesetengah panel memang minta ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang ingin disebutkan. Sebagai contohnya, panel cakap, panel mengatakan, okey, kita mulakan sesi temuduga kita dengan sesi memperkenalkan diri lah kan. Setiap calon secara bergilir-gilir ataupun saya nak calon ni menyatakan nama penuh, nama panggilan. Pastikan nama panggilan yang sesuai lah kan. Jangan panggil nama panggilan saya baby, boleh panggil cikgu baby. Memang tak lah kan. Panggil lah macam saya, nama saya Muhammad Afiq Syukri.
Boleh panggil Cikgu Afiq ataupun boleh panggil Afiq lah kan. Okey. Kemudian mungkin juga panel minta saya nak nama penuh, nama panggilan, bidang pengajian, universiti di mana, asal di mana. Sebutkan, ikut sahaja apa yang panel minta. Tapi kalau kamu mau tambah pun saya rasa tak ada masalah. Cuma saya lah kan, kalau pendapat diri saya sendiri, saya suka berada di tengah-tengah, tak terlampau aktif, tak terlampau menonjol, tak juga terlampau pasif, tak juga terlampau pendiam. Kita jadi yang di tengah-tengah, ambil jalan selamat, biasalah kan. Itu kalau saya lah, tu terpulang kepada diri kamu sendiri macam mana. Benda ni juga bergantung kepada kelancaran temuduga tersebut. Okey. Dalam sesi memperkenalkan diri ni, panel terpulanglah kepada panel jika ingin bertanya apa-apa kepada calon. Jadi jawablah dengan hati terbuka, jawab dengan jujur, dan jangan lupa untuk senyum. Okey. Dalam sesi temuduga ni, semasa sesi temuduga ni, kamu juga akan melalui peringkat pernyataan hasrat. Kamu perlu nyatakan kenapa kamu pilih cikgu, kenapa kamu pilih profession perguruan ni, kenapa kamu memilih pendidikan, bidang pendidikan ni, kenapa kamu nak jadi cikgu. Itu paling mudah. Okay? Kamu perlu nyatakan justifikasi kamu perlu nyatakan kenapa, sebab musabab yang logik, yang rasional, yang boleh diterima dalam temuduga ni. Janganlah cakap saya nak jadi cikgu sebab saya tak ada kerja. Memang itu memanglah betul, tapi pilihlah jawapan yang lebih profesional, melambangkan kepribadian sebagai seorang guru yang sangat bagus, yang profesional. Terpulanglah kepada diri kamu macam mana kamu nak huraikan. Cuma kamu boleh fikir sendirilah kan, sebagai seorang yang ingin memang menjadi seorang guru. Kenapa sebenarnya kamu nak jadi seorang guru? Cari sebab musabab yang sangat kuat, yang kukuh, yang boleh mempengaruhi lah panel supaya pilih kamu. Okey, panel juga boleh bertanya apa-apa selepas kamu menyatakan hasrat kamu tu. Kamu juga boleh panel juga boleh minta kamu terangkan dengan lebih lanjut. Dalam sesi ni saya rasa dalam peringkat ni saya rasa memang panel boleh bertanya soalan-soalan yang berkaitan dalam bidang pendidikan lah. Sebab ialah kalau kita memang nak jadi seorang cikgu, perlulah bersedia lengkap ilmu-ilmu tentang dalam bidang pendidikan. Sekurang-kurangnya benda-benda asas. Mana tahu panel tanya saya nampak Cikgu Afiq ni memang nampak bersedia lah, memang nak jadi seorang cikgu. Jadi kamu rasa pada pendapat Cikgu Afiq, apa perkara yang kamu perlu ada? Apa perkara penting yang cikgu akan buat bila tiba dekat sekolah nanti? Jawablah, itu contoh. Okey. Dan pada peringkat yang terakhir adalah peringkat demonstrasi pengajaran. Dalam peringkat demonstrasi pengajaran ni, kamu perlu mengajar, membuat contoh, ataupun kalau cikgu-cikgu lah bahasanya adalah micro teaching, pengajaran mikro. Kamu boleh search dekat YouTube apa contoh-contoh pengajaran mikro. Kamu perlu mengajar topik kecil sahaja. Memang cukup 3 minit. Bukannya satu topik yang besar. Topik yang kecil sahaja. Nanti saya akan, insyaAllah lah, saya akan buat satu video tentang pengajar mikro ni. Macam mana tips-tips ataupun teknik-tekniknya. Okey. Digalakkan juga dalam panduan ada menyatakan digalakkan untuk menggunakan alat bantu mengajar. Hasilkan satu benda maujud untuk membantu kamu mengajar, meningkatkan kefahaman murid. Sebab benda-benda yang maujud yang memang boleh dipegang, dirasa, dilakukan sendiri oleh murid, memang meningkatkan kefahaman murid. Benda tu sangat bagus. Okey. Jangan lupa juga berinteraksi. Okey, sebab dalam panduan tu ada menyatakan calon-calon yang lain ni boleh menjadi murid kamu. Sebab seorang guru ni dia perlu memiliki kemahiran berkomunikasi. Komunikasi dua hala tu sangat penting. Dua hala, bukan satu hala. Bukan kita cakap macam dekat universiti. Memang kita perlu menyampaikan ilmu. Sebab taraf dekat universiti tu peringkat yang memang sudah tinggi. Yang ni kita bercakap dengan murid, kita perlu berinteraksi. Okey, faham semua? Macam tu. Jadi murid akan memberi respon. Kita kena tanya soalan ataupun apa-apa. Tapi sekali lagi saya cakap, terpulang kepada diri kamu. Macam mana kaedah pengajar kamu. Tak semestinya apa yang saya berikan, apa yang saya nyatakan ini sahaja jalannya. Ada banyak cara mengajar sebenarnya. Okey.
Dalam panduan juga dinyatakan tak boleh share slide. Jadi tak payah buang masa untuk buat slide, nak present apa semua. Sebab dia minta, saya perhatikan dia minta kita untuk berdiri, cara untuk berdiri, nampak sampai lutut dan juga mengajar. Dia contohnya kita mengajar dan kita merakam, hantar kepada panel. Tapi dia nak kita mengajar secara live, secara spontan. Dia nak tengok sebenarnya apa dalam apa kemahiran kamu, sejauh mana kamu mampu untuk mengajar. Ni demonstrasi mengajar namanya. Okey, dalam bahagian ni juga mungkinlah panel akan bertanya ataupun panel akan memberi apa-apa arahan. Terpulanglah kepada panel sebenarnya macam mana panel nak. Kamu perlu ikut sahaja. Cuma ialah bersedialah, buat sedikit persediaan, ulang kaji apa sebenarnya syllabus, apa sebenarnya topik yang perlu diajar, teknik-teknik. Banyak sebenarnya video dekat YouTube. Cikgu-cikgu di Malaysia ni memang rajinlah upload video sebenarnya, cara teknik mengajar, alat bantu mengajar. Boleh search lah kalau nak cari alat bantu mengajar, search alat bantu mengajar subjek apa, bahasa Melayu, tingkatan 1, ataupun tahun 1, ataupun berapa-berapa lah. Memang ada alat bantu mengajar yang mereka hasilkan. Kamu boleh minta izin dan minta untuk gunakan lah kan. Yalah, mereka pun rasanya suka kalau orang gunakan idea mereka kan. Kalau tak, kenapa mereka nak share? Okey, masa keseluruhan temuduga ni dianggarkan 10 minit seorang. Memandangkan temuduga ni dijalankan secara berkumpulan, satu kumpulan 5 hingga 6 orang, sejam, dalam sejam lebih jugalah saya rasa. Cuma itulah, bersedia dari segi data, dari segi lokasi, masa, beritahulah kepada ahli keluarga dalam tempoh sejam lah, sejam lebih macam tu kan. Dan juga boleh juga drag sampai 2 jam, terpulang kepada panel sebenarnya. Okey. Baiklah, saya rasa itu sahaja yang saya ingin terangkan dalam video kali ini. Jika kamu rasa video saya memberi manfaat atau memberi faedah lah kepada kamu, kamu boleh share kepada kawan-kawan kamu yang lain supaya semua mendapat manfaat. Dan juga sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh terus tanya dalam ruangan komen di bawah ni. Dan juga boleh juga, kalau malulah kan, boleh inbox saya dekat Facebook. Boleh cari nama macam nama channel saya juga, dan boleh inbox. Tapi mungkin ada sedikit lambat lah saya respon sebab dia tak masuk notification. Saya perlu sentiasa cek, okay, dekat message request sana. So saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih.